شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Terima kasih yang berbahagia pengurusi majlis, Al-Fadil Imam, Tuan Imam Al-Afadil, tetapi melanjutkan masa i'tikaf dengan kita duduk pula di dalam sebuah majlis yang Nabi namakan sebagai Taman Syurga. Bahkan Nabi memberikan dorongan yang sangat besar kepada kita apabila Nabi SAW menyatakan bahawa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang kalau dia melalui satu lorong untuk dia menuntut ilmu, maka Allah dengan sebab itu akan menjadikan jalan baginya ke syurga. Jadi langkah kita ke majlis ini tidak sia-sia, tetapi sebenarnya sebuah majlis yang kita pohon pada Allah akan menjadikan, membawa kita semua ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak masjid dan tuan-tuan kerana memberikan kepercayaan kepada saya, seorang hamba Allah yang lemah dan dhaif ini, untuk saya dapat bersama dengan insan-insan yang mulia, yang hebat yang ada di masjid ini. Saya berdoa ke hadirat Allah, wahai Allah, jadikanlah ruang pertemuan ini sebagai satu ruang untuk kami sesama kami dapat mengeratkan ukhuwah Islamiyah. Ketika di akhir zaman umat Islam tak rasa harga kasih sayang dan ukhuwah, kita sangat biasa ataupun membiasakan diri dengan, contohnya kita tengok sahabat kita, saudara kita tak ada perasaan apapun dalam hati. Para sahabat tak pandai. Mereka tak pandai melihat sahabat mereka tanpa dalam hati ada perasaan kasih sayang. Maka rupanya dengan kasih sayang itulah yang akan menjadikan manusia, agama ini menjadi kuat dalam diri kita. Nabi sebut, sesungguhnya kalian tidak akan masuk syurga. Wallahi la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Sesungguhnya kalian tidak akan masuk dalam syurga sehingga kalian itu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian takkan beriman sehingga kalian berkasih sayang. Jadi saya doa tuan-tuan, tolong aminkan, semoga pertemuan kita akan menambahkan lagi kasih sayang antara kita sesama kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam ni insya-Allah, dalam masa yang ada ini,
kita bakal berbincang, dan saya melihat poster yang diberikan kepada saya. InsyaAllah kita membincangkan poster kita, Ustaz. Apa, Ustaz? Dia tulis kuliah perdana aja. Jadi kalau tak ada, saya cadangkan. Kalau tak ada tajuk khusus, insya-Allah saya cadangkan. Ada tajuk khusus, Ustaz? Tak ada. Baik. Dia koyak. Dia dah jadi. Dah buat tajuk mana lagi? Nabi claim Maulid Nabi apa semua ni. Dah buat nama Nabi sini, buat dah. Buat dah. Dah buat dah. Bila lama masa ya. Buat awal hari-hari tu, hari masa Maulid Rasul. Jadi boleh no? Baik. Biasanya tuan rumah yang baik macam itulah, dia tak nak penceramah rasa berat. Jadi dia tak bagi tajuk khusus. Sebenarnya tak ada tajuk, penceramah lagi susah. Sebab takut nanti saya cerita apa yang tak ceritakan oleh orang yang Ustaz mengajar sebelum daripada ini. Jadi sebab saya fikir ya sekarang ni masih lagi dalam suasana Maulidur Rasul lah ya. Sebab Maulidur Rasul ini kita tahu dia bukannya pada tarikh lahir itu. Sebab kita tak penting pun bila tarikh lahir itu, tetapi kelahiran itu penting. Tuan-tuan setuju dengan saya kan? Jadi pada malam ni insya-Allah kita cuba berbincang sesuatu yang ada kaitan tentang Rasulullah. Kita cuba bincang sesuatu yang ada kaitan tentang junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, saya berfikir manakah hadis yang patut menjadi tema perbincangan kita pada malam ni. Saya berfikir sebagai muqaddimah, marilah kita teliti satu hadis yang sampai kepada kita dalam himpunan Sahih Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan insya-Allah hadis ni kita sama-sama bincang. Cuma tuan-tuan, dalam perbincangan pada malam ni saya bercadang beberapa cadangan daripada saya untuk tuan-tuan kalau kita boleh bersetuju dulu. Yang pertama, saya bercadang bukan nak bagi kuliah pada malam ni, tetapi nak mengajak kita sama-sama bermuzakarah. Jadi dia bukan macam kuliah sangat, tetapi lebih kepada muzakarah. Ini permintaan saya yang sederhana, yang saya minta daripada tuan-tuan untuk tuan-tuan setuju. Bolehkah? Bolehkah? Alhamdulillah. Syukurnya tuan-tuan ya, sebab tempat lain tak boleh. Tapi di sini masjid pun nama kuning kan. Jadi insya-Allah boleh. Yang kedua tuan-tuan, apa kata sepanjang kita berjalan membincang, apabila ada doa, saya suka nak kalau kita baca doa sama-sama supaya malaikat yang Allah hantar dalam majlis ini akan mengaminkan doa-doa kita semua. Jadi celah-celah tengah-tengah bincang, mungkin saya kata tuan-tuan, jom kita baca doa sama-sama. Ini permintaan kedua saya. Boleh ke? Allah mudah berunding orang baik kan. Setengah tempat tu dia kata boleh, tapi dengan 5 syarat. Tengok syarat tak jadi ya. Tapi alhamdulillah tanpa syarat. Yang ketiga tuan-tuan, bolehkah apabila ada satu amal baik yang kita patut buat, maka saya nak ajak kita semua melakukan amal itu pada malam ini juga. Boleh ke tidak?
Ni kena tanya semua orang tuan-tuan. Kalau seorang kata tak nak, tak apa, kita tarik balik. Semua orang saya minta ada amal baik dan kita buat pada malam ini juga. Sekali lagi saya tanya tuan-tuan, boleh ke tidak? Alhamdulillah. Sebab mungkin tuan-tuan tak perasan, orang baik bila dia rasa nak buat baik, maka syaitan akan bisik dalam hati dia. Apa syaitan bisik tuan-tuan? Orang baik di hadapan saya, yang saya tengok dalam mata saya ni ialah semua orang baik. Dan orang baik seperti tuan-tuan, apabila nak buat baik, tercetus nak buat baik, maka syaitan akan bisik dalam hati serta merta. Apa bisikan dia? Apa bisikan dia? Saya tanya. Tak cuba tanya ke? Baik, bila saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan jangan fikir dia ni main mana nak test kita. Tak tuan-tuan. Supaya ada bahan bincang. Sebab tu saya tanya. Bukan sebab nak uji tahu tak tahu, tak. Apa syaitan bisik tuan-tuan bila kita rasa nak buat baik? Kita rasa nak buat baik, maka syaitan akan bisik pada orang baik. Apa dia tuan-tuan? Apa dia? Baik. Syaitan akan bisik pada orang baik bila nak buat baik ialah buat. Tuan-tuan jangan underestimate syaitan. Syaitan akan bisik apa dia? Buat. Syaitan akan bisik bila kita rasa nak buat. Ni untuk orang baik tuan-tuan. Orang tak baik lain cerita. Untuk orang baik, syaitan akan bisik buat. Syaitan akan bisik buat nanti. Dia kata apa? Buat nanti. Jadi dia tak kata jangan buat. Dia kata bagus kena buat, tetapi nanti. Jadi kerana itu tuan-tuan, saya nak tanya sekali lagi, kalau ada benda baik pada malam ni, nak buat lah ke nanti? Lah ke nanti? Alhamdulillah. Kenapa macam muslimah kuat lagi jawapan dia? Masya Allah. Oh, semangat lebih no? Alhamdulillah. Jadi baik, semua yang saya kasih sekalian, jadi pada malam ni saya nak mulakan perbincangan sebab Nabi sebut dalam hadis. Marilah kita sama-sama buka hati kita, sebab pasti kita biasa dengan hadis ini. Hadis antara kita, hubungan kita dengan Nabi. Hadis hubungan antara kita dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam hadis yang sampai kepada kita oleh Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fiyul Bukhariyu an Musaddad wa an Yahya ibn Sa'id al-Ansari wa an Muhammad ibn Ibrahim Taimi wa an Alqamah ibn Waqqas an Anas ibn Malik ibn Zaid ibn Nadar ibn Damdam, maaf saya, an Husain al-Muallim wa an Qatadah wa an Anas ibn Malik ibn Zaid ibn Nadar ibn Damdam al-Ansari al-Khazraji radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Baik, kita sama-sama jadikan hadis ni ada hadis tema kita insya-Allah. Kita duduk dalam majlis dan kita insya-Allah jadikan hadis ini hadis tema. Apa kata Nabi? Saya bawa tadi daripada jalan Imamul Bukhari yang mengambil daripada gurunya yang bernama Musaddad, yang mengambil daripada gurunya yang bernama Husain al-Muallim, yang sampai kepada Qatadah seorang tabi'in, sampai kepada Anas ibn Malik yang menjadi khadam kepada Nabi selama 10 tahun. Maka Anas ibn Malik berkata, Nabi bersabda,
Kita pegang ya malam ni insya-Allah. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang kamu. Maknanya kita semua yang hari-hari solat, berdoa untuk supaya iman kita menjadi sempurna, Nabi bagi tahu dalam hadis ini, iman kamu tidak sempurna. La yu'minu ahadukum. Bagaimana kita nak bagi sempurna, tuan-tuan? Bagaimana kita nak bagi sempurna? Hatta, sehingga baru dia jadi sempurna. Jadilah aku ini, kata Nabi, ahabba ilaih, menjadi orang yang paling dia sayang, mengatasi dia sayang mak dan ayahnya, mengatasi dia sayang kepada anak-anaknya, mengatasi dia sayang pada mana-mana manusia yang lain. Jadi tuan-tuan, malam ni marilah kita bermuhasabah bersama-sama. Agaknya tuan-tuan, adakah Nabi dalam hati kita menjadi orang yang paling kita sayang? Apa jawapannya tuan-tuan? Apa jawapannya? Ya? Baik. Oleh kerana kita pun tak tahu nak jawab, boleh tak kita bincang apakah tanda kalau memang hati kita tu ada sayang yang sangat pada Nabi? Sebab bukan sayang, Nabi kata sayang yang sangat. Sebab sayang yang sangat barulah mengatasi sayang mak ayah, sayang anak-anak. Kena sayang yang paling. Apa tanda tuan-tuan orang itu memang sayang sangat pada Nabi? Boleh kita bincang. Saya memang tak ada niat nak berceramah sangat pada malam ni tuan-tuan, tetapi ajak berbincang sama-sama. Apa tanda tuan-tuan bila dalam hati kita ni sebenarnya ada sayang? Sebab kita tak tahu adakah dalam hati kita ni ada sayang yang sangat pada Nabi, atau hanya sayang pada Nabi, atau sebenarnya tak sayang pun pada Nabi. Apa tanda dia tuan-tuan? Jom kita sama muhasabah. Apa tanda yang kita tu sayang pada Nabi sangat? Dan jawapan ni penting sebab jawapan ini menentukan sempurna atau tak sempurnanya iman. Semua yang dikasih sekalian, apa tanda dia? Baik, alhamdulillah saya dengar ada jawapan, masya-Allah. Dalam majlis ilmu tuan-tuan, orang yang bercakap dalam majlis ilmu untuk menghidupkan majlis ilmu, dia dianggap memberi sedekah makbulah, sedekah yang diterima. Jadi masya-Allah, tuan-tuan ambil offer ni tuan-tuan, sebab pahala yang paling akan menyelamatkan kita daripada neraka adalah pahala sedekah. Jadi kita buka insya-Allah. Saya dengar selawat lagi tuan-tuan. Ya? Ikut sunnah Nabi. Selawat ikut sunnah Nabi. Ya. Baik. Alhamdulillah, jawapan-jawapan yang saya yakin bila tuan-tuan bagi, dan ada yang nak jawab, ada yang jawab banyak dalam hati kan. Tapi Zuramli ni tuan-tuan bukan macam Syekh Qadir Jilani. Syekh Qadir Jilani dijawab dalam hati, Syekh Qadir tahu. Zuramli tak tangkap tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mesti kata aku dah bagi banyak jawapan, dia tak boleh tangkap no. Memang tak boleh tangkap tuan-tuan. Sehingga tuan-tuan bagi tahu baru saya tangkap insya-Allah. Tuan-tuan, saya ada satu panduan yang diberi oleh ulama nak tahu kita ni sayang ke tak Nabi. Maknanya sayang tu sayang yang sampai mengatasi sayang ibu ayah dan anak-anak. Tanda dia senang je tuan-tuan. Apakah tanda dia? Tanda sayang yang sebenar dalam hati adalah rasa rindu. Ada tak dalam hati rasa rindu yang bersangatan nak jumpa dengan Nabi? Sekiranya ada rasa rindu nak jumpa Nabi, ya Allah nak jumpanya Nabi, nak jumpanya Nabi, nak jumpanya Nabi, itu memang dalam hati memang ada cinta. Tetapi kalaulah rindu tak ada, maka sebenarnya semua yang saya kasih sekalian, cinta kita tu mungkin ada,
tetapi perlu dibangunkan. Jadi sebab itulah pada malam ni kita nak berbincang sama-sama bagaimana kita nak membangunkan cinta pada Nabi sehingga melahirkan rindu, dan buktinya pada selawat, buktinya kepada itba'us sunnatun Nabi, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana macam tu tuan-tuan, oleh kerana kita dan Nabi ni kena cinta kasih sayang yang bersangatan. Sayang ni tuan-tuan nak pupuk dalam hati, kena lakukan satu proses. Apa proses dia tuan-tuan? Kalau kita nak Nabi tu kita sayang betul-betul dalam hati, apa proses dia tuan-tuan? Apa proses dia? Tuan-tuan, jom kita baca satu doa. Boleh kita baca satu doa sama-sama? Tuan-tuan, boleh kita baca doa sama-sama? Baik, alhamdulillah. Tadi saya dah minta tadi. So kita baca doa sama-sama dengan harapan doa ini masya-Allah akan menjadikan majlis ilmu kami pada malam ni adalah sebuah anugerah Allah buat hati kami. Jadi saya nak tuan-tuan, tuan-tuan saya cakap macam ni okey ke ataupun nak kena pergi jadi macam Kedah sikit? Tuan Habak. Boleh dah. Saya sebenarnya cuba, tapi bila time depan mikrofon ni takut salah. Kalau seorang-seorang cakap dengan ustaz bukan main lah ya, bila main jadi tuan-tuan, tapi bila depan mikrofon saya takut salah, nanti kang orang marah saya. Jadi tuan-tuan, jadi tak berapa Kedah sangat, boleh ke? Walaupun saya nak bagi tahu tuan-tuan, saya rumah saya orang Pendang. Tak jauh mana Kedah ni dengan hati saya. Pendang jauh lah daripada dekat kan? Jadi tuan-tuan jangan rasa jauh dengan saya. Cuma belah Pendang, Tok Wan saya, dia cakap tak macam Kedah lain. Dia cakap lain sikit . Dia tak cakap aku hang. Dia cakap mung. Saya masih ingat dulu Tok Wan saya dia panggil saya Zun. Saya beritahu Tok Wan saya Zul. Sekali dia panggil Zun. Saya beritahu Tok Wan saya Zul. Dia okey. Tapi tang panggil, dia panggil Zun. Z-U-N. Saya Z-U-L. Kenapa? Memang macam tu? Lorat. Okey. Jadi Zun, ni Zun ni nak datang bersembang ni tuan-tuan. Jadi kita berbincang, tapi kita mula dengan doa lah. Kita baca doa insya-Allah, satu doa sama-sama. Dan kalau boleh masjid yang indah dan besar ni kita gegarkan dengan doa. Saya suka masjid ni sebab doa, masjid dia lapang tuan-tuan. Biasa masjid nak bagi lapang ni dia kena banyak tiang kat tengah-tengah. Tapi bagusnya arkitek kita, dia boleh buat tiang kat tepi, trusses yang kuat, dia boleh angkat kubah tetapi tak perlu ada tiang kat tengah-tengah. Ni saya kira satu yang bagus. Sebab bila jamaah nampak semua kan? Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan kan biasa pergi masjid biasa kan penuh tiang. Tapi ni alhamdulillah arkitek dia buat sampai tiang tak ada kat tengah-tengah, supaya jamaah jangan terganggu dengan tiang-tiang. Betul kan? Baik, jom kita baca doa ni. Tapi doa ni bukan doa supaya tambah tiang, tetapi doa supaya kami diberikan mata hati kami ni. Sebab kami nak berbincang dengan satu, saya tuan-tuan, saya bukan nak bercakap. Mak saya pesan saya selalu, Zul, dia kata kamu bila bercakap bukan untuk orang, untuk diri kamu sendiri. Tuan-tuan macam cakap, dia ni ceramah lah. Tak. Saya pegang kata-kata mak saya cakap untuk diri saya sendiri. Walaupun tuan-tuan nampak macam saya ceramah pada tuan-tuan. Jadi sebab tu saya nak baca doa ini. Dan oleh kerana di sini adalah saudara-saudara saya, jadi tentu saya nak kita baca doa ini. Doa ni tuan-tuan sangat penting sebab dia adalah buka pintu hati kita. Ya, saya pun tengok ada yang menonton melalui masjid punya kan ni, masjid punya live. Banyak live no? Masya Allah. Jadi tuan-tuan semua yang dikasih, jom kita baca doa ni dan kita gemarkan masjid ni dengan doa ni sama-sama. Boleh?
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita ulang 3 kali tuan-tuan, sebab doa ini ada dalam Sunan Ibnu Majah dalam sahih dia daripada isteri Nabi yang bernama Ummu Salamah, dan Ummu Salamah isteri Nabi kata Nabi akan baca doa ini hari-hari, terutama selepas subuh. Maknanya Nabi minta 3 benda ini dalam hidup, dan kita akan minta benda ini dalam hidup. Apatah lagi malam ni saya cuba ajak kita berbincang soal keselamatan iman kita, iman keluarga kita dan iman anak-anak kita. Dan iman itu hanya sempurna setelah kita sayang Nabi. Bagaimana kita nak tahu kita sayang Nabi? Kita rindu pada Nabi. Jadi malam ni kita cuba berbincang bagaimana nak menanam sayang dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Jelas minta maknanya, ya Allah, aku minta pada Engkau ya Allah ilmu yang bermanfaat. Aku minta pada Engkau ya Allah rezeki yang baik. Aku minta pada Engkau ya Allah amal yang diterima. 3 benda kata ulama ni benda paling penting dalam hidup seorang manusia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, kalau kita cakap sekarang, kita berbincang ya, macam mana cara kita nak menanamkan rasa sayang pada Nabi. Mungkin ada banyak pandangan. Tuan-tuan setuju tak kalau saya katakan bahawa orang-orang tua ada bagi tahu tak kenal maka tak cinta. Nabi ni tuan-tuan, kenapa kita 1400 tahun duduk jauh daripada Nabi, tak ada perasaan sayang yang mendalam dalam hati kita. Sebab tu kita tak rasa rindu pun nak jumpa Nabi SAW. Dan hatta tuan-tuan, maaf cakap, kita sampai pergi umrah ke Madinah pun hati rasa nak jumpa Nabi tak ada dalam hati, sebab bila tak sayang tak rindu. Jadi orang tua bagi tahu kalau kita nak sayang, tanda sayang, bagaimana boleh lahir sayang adalah kenal. Jadi pada malam ni tuan-tuan, jom kita cuba kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lebih mendalam insya-Allah. Walaupun saya yakin setiap daripada kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata untuk ini saya bacakan satu hadis Nabi dan sama-sama kita bincangkan hadis ini. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ay Abdurrahman Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, tuan-tuan, azan bila? Dah masuk azan. Boleh azan? InsyaAllah kita sama-sama dengar laungan azan insya-Allah dan jawab bersama-sama.
Allahu Akbar. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sidang jemaah yang saya muliakan, yang saya hormati dan saya kasihi, bolehkah kita lanjut sikit lagi? Bolehkah? Alhamdulillah, insyaAllah. Baik, sungguh tempat lain tak boleh dah tuan-tuan. Baik, tadi sebelum azan dan azan tuan-tuan, Alhamdulillah, Nabi sebut dalam hadis, barang siapa yang membaca doa yang kita baca tadi, dan sebelumnya kita selawat pada Nabi, Nabi kata untuknya syafaat aku di hari akhirat. Sebab apa yang dimaksudkan dengan kita minta pada Allah maqaman mahmuda adalah kita bakal mendapat syafaatul uzma. Sebab yang boleh memberi syafaatul uzma adalah orang yang ada dalam maqaman mahmuda, yang telah kita pohon agar Nabi SAW adalah berada pada maqaman mahmudah. Jadi doa azan tu sebenarnya adalah syafaat untuk kita daripada Nabi hari akhirat nanti. Jadi dekatnya Nabi dengan kita semua yang dikasihi sekalian. Saya tadi nak baca hadis kan, dah sempat baca ke belum? Oh, tak baca pun lagi. Baik, hadis itu secara sederhananya kita biasa dengar. Nabi sebut, yang saya katakan tadi, hadis ni tuan-tuan dalam Sahih Muslim. Nabi SAW menyatakan bahawa innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanata wastafa Bani Hashim min Quraisyin wastafani min Bani Hashim fa ana sayyidu waladi Adam wala fakhar wa awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'. Baik, dalam hadis ini Nabi sebut pada kita, kata Nabi, Allah telah memilih daripada anak-anak Nabi Ismail itu seorang yang bernama Kinanah, dan daripada anak-anak dan kabilah-kabilah yang banyak daripada Kinanah Allah telah memilih seorang yang bernama Quraisy, dan daripada anak dan kabilah-kabilah Quraisy yang banyak maka Allah pilih lagi daripada Bani Hashim. Maka Nabi kata, aku adalah yang terpilih daripada Bani Hashim. Fa ana sayyidu waladi Adam, maka akulah, kata Nabi, merupakan sayyid, penghulu kepada seluruh anak Adam. Wala fakhar, Nabi berkata, aku bercakap bukan kerana nak membanggakan diri. Wa awwalu man tanshaqqu anhul ardu, akulah yang pertama yang akan dibangunkan oleh Allah daripada rekahan bumi pada ketika tiupan sangkakala yang kedua. Dan akulah, yang ni tuan-tuan boleh tak tuan-tuan bantu saya? Tuan-tuan sebut amin selepas saya baca hak ni. Yang tadi saya baca, tapi saya nak baca sekali lagi, tuan-tuan tolong amin. Wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'. Amin ya rabbal alamin. Akulah, kata Nabi, pertama sekali yang Allah berikan izin untuk memberi syafaat, dan akulah yang pertama sekali yang diizinkan oleh Allah, diperkenankan oleh Allah syafaat aku. Jadi Nabi ni tuan-tuan adalah adalah hamba Allah yang terpilih dan kemudian merupakan sayyid kepada kita semua, dan dialah Nabi yang akan memberikan syafaat kepada kita di hari akhirat nanti. Jadi kerana itu saya suka kalau kita nak bawa berbincang pada malam ini, saya suka kalau kita boleh menyebut nama Nabi dan keturunan Nabi. Boleh ke tuan-tuan kita perlahan ya? Baik, nama Nabi adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin
Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nabar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabit. Tuan-tuan, kalau saya terlupa boleh tolong saya ke? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah tuan-tuan. Bila kan kita minta tolong kat orang, dia senyum tu memang tolong tuan-tuan. Dia kalau kita kata boleh tak minta tolong, muka dia terus masam, memang tak ada harapan tuan-tuan. Jadi bila tuan-tuan saya tanya boleh tak tolong bantu saya, tuan-tuan senyum, insya-Allah maknanya saya yakin inilah saudara saya yang akan tolong saya. Baik. Saya ambil daripada Adnan, sebab sampai pada Adnan Ibn Hajar Al-Asqalani dan ulama lain berkata itulah jalan yang paling sahih. Adapun ke atas, baik, Adnan bin Ud bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail bin tengok tuan-tuan dah tolong saya, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau macam ni memang seronok nak cerita tentang Nabi tuan-tuan. Sebab saya masa saya baca riwayat Ziyad bin Ibnu Hisham daripada Ziyad bin Abdullah Al-Bakkai daripada Ibnu Ishaq Al-Muttalibi tentang nama Nabi tadi, yang saya rasa paling payah nak ingat adalah Ismail bin Ibrahim. Tak tahu kenapa, tapi kat sini Masya Allah saya dah lupa tadi. Ismail bin tengok tuan-tuan, Ibrahim. Ada jawab sambil mengantuk tuan-tuan, Ibrahim. Maknanya tak tercabar langsung, Masya Allah ya. Ada jawab sambil marah, Ibrahim pun tak tahu. Marah lagi tuan-tuan. Maknanya Masya Allah, sahabat saya, rakan saya, saudara saya kat sini, yang awal tadi lagi senang kan, sebab yang paling susah adalah Ismail bin Ibrahim. Maknanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin itu senang kan? Sebab yang susah adalah Ismail bin Ibrahim. Masya Allah. Mak saya memang pesan sangat, Zul, kalau berkawan carilah orang yang ingat. Alhamdulillah, saya nak mesej kat mak, Alhamdulillah kat Sungai Petani rupanya kawan saya. Alhamdulillah, bila saya lupa diingatkan saya. Bolehkah kita habiskan perbincangan tuan-tuan? Baik, Ibrahim bin ke saya juga kena habiskan. Ya, zone lah kena habiskan. Dah mikrofon kat hang. Okey, saya habiskan insya-Allah. Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Sarukh bin Raghu bin Falikh bin Aibar bin Shalih bin Irfakhshat bin Sam bin Nuh bin Matusalah bin Akhnukh bin Yard bin Mahlail bin Qinan bin Yanis bin Sith bin Adam alaihi salam. Nabi SAW, ya, kalau ikut riwayat yang saya baca dalam Ibnu Hisham, yang saya katakan tadi daripada Ziyad bin Abdullah Al-Bakkai daripada Ibnu Ishaq Al-Muttalibi, yang menyebutkan supaya nak mula muqaddimah, supaya kita ada rasa nak kenal Nabi SAW, rasa betul-betul nak kenal Nabi. Okey tuan-tuan, malam ni saya nak masuk, sebab saya bercakap dengan tuan-tuan ada had masa dia.
Saya tahu bukan boleh panjang sangat pun. Dalam had masa yang sikit ni tuan-tuan, boleh tak saya nak ajak kita selawat sama-sama? Baik, alhamdulillah, sebab boleh kan. Yang kedua, saya selawat ni zikir. Selawat ni adalah zikir. Zikir tuan-tuan, pada bila-bila masa Allah kata ada 3 pilihan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir boleh 3 cara. Yang pertama berdiri, yang kedua duduk, yang ketiga berbaring. Tolong pilih tuan-tuan malam ni. Baring melampau sungguhlah tuan-tuan. Amboi, masya-Allah. Baik, apa dia? Boleh tak kalau kita buat berdiri? Ya, bukan selalu tuan-tuan, tetapi kali ini saya nak ajak kita semua penuh perasaan kita berselawat sambil berdiri. Sebab